Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, kita sambung semula topik pembelajaran kita selepas dua video yang saya upload, okey, berkaitan dengan Jom Belajar Bursa Malaysia. Okey, yang mana video pertama saya dah tunjukkan bagaimana cara untuk anda buat pemilihan kaunter. Okey, tapi takat ni je. Okey, takat Excel. Kemudian video yang kedua saya sambung lagi bagaimana cara anda untuk upload, download Chat Nexus untuk buat kajian saham. Okey. Jadi tuan-tuan, di dalam pemilihan saham, pemilihan kaunter saham, okey, kita membahagikan kepada dua. Yang pertama adalah adakah kita nak buat kajian berdasarkan teknikal, dan yang kedua adakah kita nak buat kajian berdasarkan fundamental analysis. Okey. Jadi di dalam pembelajaran yang saya akan kongsikan kepada anda, okey, boleh dikatakan 99% adalah bergantung kepada technical analysis. Jadi memang kita kena tengok graf. Okey. So graf seperti yang saya cadangkan adalah menggunakan platform Chat Nexus. Alright. So di sini saya nak kongsi sikit platform Chat Nexus yang mana apa yang perlu anda buat. Okey, yang pertama saya minta hari tu anda tukar warna dia, tukar color. Okey, so yang kedua, anda boleh pergi ke bahagian charting dan pergi indikator, kemudian ambil volume. Pastikan ada volume dekat bawah ni. Okey, itu yang paling penting dulu. Alright, boleh lah. Okey. Lepas tu, seandainya kalau anda install Chat Nexus tapi tak keluar kaunter-kaunter Bursa Malaysia seperti yang dekat bahagian muka saya tu, saya lindung. Okey, dekat muka saya ni saya lindung, sepatutnya kita boleh type counter dekat situ. Okey, tetapi ni. Okey, so kita kena type counter kat sini. Andai kata kita type counter tak keluar. Counter-counter yang ada hanyalah counter-counter counter-counter lain selain daripada counter di Malaysia. Maksudnya anda mungkin tersilap step masa register. Tak apa. Anda kena review balik video yang bagaimana cara untuk install Chat Nexus. Okey. So kita pergi ke next topic, iaitu apa? Kita sambung semula bab pemilihan counter. Jadi kita study balik. Okey, ciri-ciri pemilihan counter yang saya suggest. Ini adalah yang saya suggest. Yang pertama sekali kita pilih counter-counter yang syariah. Okey, kecuali anda bukan yang beragama Islam, so anda beli counter yang bukan syariah lah. Okey, tapi apa yang saya kongsikan, bagaimana kita nak buat pemilihan counter, mau tu counter syariah lah. Okey, so kita dah buat dekat Bursa Malaysia. Maksudnya kita dah tick yang syariah. Refer balik video nombor 1. Okey, kita dah tick syariah dan kita tick counter yang aktif. Maksudnya pemilihan pertama pas, pemilihan kedua aktif ataupun mempunyai volume. Dan kita telah pun slot mengikut counter yang memang aktif dan ada volume, dan kita ambil 3 page. Okey, maksud dia 1 page 50, 3 page 150. Okey. Kemudian kita filter lagi. Okey, kita ambil antara harga 20 sen ke harga 80 sen. Dan kita ambil induk saja. Sila refer balik video yang lepas. Okey. Jadi setelah kita punya filter dan dapatlah result sebanyak 51 counter. Okey, daripada keseluruhan yang kita ambil adalah sebanyak 150 counter. Jadi hanya counter-counter ini sahaja yang kita nak study. Alright, so anda kena clear kenapa kita perlu study. Okey, yang pertama kita dah buat daripada 1000 lebih senarai counter. Kemudian kita filterkan menjadi counter-counter yang syariah saja menjadi 900 lebih. Selepas kita ambil counter yang syariah saja, kita ambil pemilihan counter yang kedua daripada 900 lebih, kita ambil counter-counter yang aktif saja. Okey, di 3 page, 1 page 50, makna kata 3 page ada 150. So kita dah kurangkan nilai counter, kuantiti counter yang untuk kita buat kajian saham. Okey, kemudian yang ketiga, okey, kita ambil antara harga 20 sen ke 80 sen. Mesti ramai yang nak tahu kenapa pilih harga 20 sen ke 80 sen. Okey, pegang kata-kata saya. Antara pengalaman yang sepanjang saya buat dagangan Bursa Malaysia. Okey, antara harga-harga yang paling sesuai untuk technical analysis adalah antara harga yang melebihi 20 sen dan tidaklah begitu mahal. Okey, itu antara harga-harga yang sangat sesuai menggunakan kajian analisis teknikal. Ini yang saya suggest kepada anda. Kalau anda nak cuba di counter-counter di bawah 20 sen,
dipersilakan. Ini apa yang saya suggest kepada anda dan apa yang saya buat based on experience saya. Alright? Kemudian, kenapa saya pilih induk sahaja? Kenapa saya tak pilih warren? Sebab induk dengan warren pergerakannya sama. Okey, saya tak berani nak suggest anda warren disebabkan apa? Warren ini dia ada expired date, maturity date. Okey, so kita tak berani nak suggest kepada anda sebab saya pernah ada case yang mana dia kata dia beli warren tiba-tiba expired dan dia tak tahu kenapa saya tak abang. So, untuk langkah berjaga-jaga, kita hanya trade counter induk sahaja, melainkan kalau intraday, tak apalah. Ini adalah asas bagaimana cara pemilihan counter yang saya boleh share kepada anda. Dan yang kelima adalah daripada 51 counter yang kita buat pemilihan sebentar tadi, okey, dekat sini kita dah buat 51 pemilihan counter. Kita hanya pilih counter-counter yang uptrend saja. Tuan-tuan dengar betul-betul dah, uptrend saja. Okey, kita ada 3 jenis trend. Yang pertama uptrend, yang kedua downtrend, yang ketiga sideways. Alright, so kita kena pilih counter yang uptrend saja. Jadi macam mana kita nak tahu counter itu uptrend? Ini yang penting. Okey, kadang-kadang orang dia buat tak tahu. Oh, asal pilih counter dah lah. Boleh masuk lah, dengar kawan tu cakap, dengar kawan ni cakap. Semua main tok jala je. Tak tok batu ya. Tak mau, kita nak buat kajian, analisis saham ni biar berilmu. Itu kita punya matlamat. Kita nak kongsikan kepada ramai lagi orang. Untuk celik technical analysis. Untuk celik bab pemilihan counter. Okey, kita tak mau lagi dah anda yang mana belajar dengan saya, yang mana belajar dengan kami, okey, tertanya-tanya lagi selepas ni, macam mana nak buat pemilihan counter? Counter apa yang nak naik? Counter apa yang nak beli? Tak mau lagi dah. Okey, sebab kita ajak macam mana nak pergi mengai ikan. Kita bukan ajak macam mana nak dapatkan ikan. Contohnya, saya bagi ikan kepada anda. Kita tak bagi ikan, tapi kita ajak macam mana nak tangkap ikan. Hari ini kalau saya bagi kepada anda ikan, esok goreng settle. Tapi kalau hari ni saya ajak anda macam mana nak pergi tangkap ikan, mengai ikan, ke jala ikan, hari-hari boleh dapat ikan. Jelas lah dekat situ. Okey, kita pergi seterusnya kepada counter yang uptrend. Alright. Jadi daripada sudut counter yang uptrend pula. Okay, so saya cuba dapatkan. Okey. Okay, di sini kita ada ciri-ciri counter uptrend. Okey, so saya cuba tunjukkan kepada anda ciri-ciri counter uptrend. Alright, ciri-ciri counter uptrend. So, ambil nota ini sebagai anda punya simpanan. Okey, tulis dekat mana-mana. Saya dulu tulis dekat dinding. Saya lekat kat dinding. Saya nak kenal ciri-ciri counter macam mana, ciri-ciri uptrend macam mana, saya lekat kat dinding. Biar nampak pelik sikit, biar nampak bongok sikit ke, orang kata gila ke apa, dia ni hang lok-lak betul dia buat kerja macam ni. Lantak pi. Yang penting saya tahu apa yang saya buat dan hasil dia, apa yang anda nampak pada saya hari ni, itulah hasil dia yang saya dah buat ini 5-6 tahun lepas. Okey, yang pertama jelas nampak kenaikan. Okey, jelas nampak kenaikan ni daripada segi sudut graf tu sendiri. Kita tengok memang nampak ni. Itu maksud jelas. Okey, sentiasa mencipta kenaikan. Okey, contoh kita ambil satu-satu tempohnya 6 bulan contohnya. Memang dalam masa 6 bulan tu kita nampak dia sentiasa cipta new high, new high, new high, new high. Okey, dan yang ketiga dia tak pernah turun di bawah paras kenaikan. Yang ni saya tak boleh cakap saja, yang ni saya kena tunjuk graf. Okey, so kita pergi tengok dekat graf dan kita akan buat pemilihan counter berdasarkan counter-counter yang ada dekat sini. So yang pertama sekali SOX. So kita pergi tengok SOX. Itu cara dia tuan-tuan. Kita nak tengok counter SOX. So kita dah buat pemilihan counter daripada 1000 lebih. Okey, kita filter punya filter dah sampai berapa dah sekarang ni? Dah sampai 50. Jadi bila dah sampai 50 ni, kita nak tengok lah. Faham tak? Kita nak tengok lah dah sampai 50 ni, mana satu yang memenuhi ciri-ciri counter yang uptrend. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita dah buat pemilihan counter. Saya cakap tuan-tuan, tadi kalau ada perempuan jangan marah lah. Okey. Sebab apa kita dah buat pemilihan counter daripada nombor 1 sampai nombor 5. Alright, daripada nombor 1 sampai nombor daripada nombor 1 sampai nombor 4 dah settle. Sekarang ni kita kena clear yang belum settle adalah counter yang uptrend saja. Jadi sebab tu saya bagi tahu counter uptrend tu macam mana. Ini ciri-ciri counter uptrend. Okey. So macam mana kita nak tahu? Kita kena tengoklah ketiga-tiga benda ni. Nak tengok counter apa? Counter yang kita cari tadi lah. So yang pertama SOX. So kita masukkan counter SOX. Okey. Hak ni yang selalu ramai buat silap. Ramai sangat buat silap. Dia nak buat kajian saham, dia tak tahu nak ambil berapa lama tempoh dia nak mengenali sesuatu
trend untuk counter tersebut. Dia tak tahu. Dia tak tahu nak tengok berapa lama ni sebenarnya. Setahun ke 2 tahun ke 3 tahun. Main ngecek nak abang hari ni. Nah, biar bocor rahsia ni tak apa. Semoga anda pun boleh sampaikan dekat rakan-rakan yang lain. Biar bagi orang tahu dan benda ni ada alasan yang tersendiri yang saya boleh bagi kepada anda. Maksud dia apa? Kenapa saya cakap macam tu? Of course ada result dia. Okey, sebab tu saya perlukan anda tekan volume dekat sini. Tuan-tuan, kita pilih counter tadi. Yang pertama sekali yang penting apa dia? Syariah. Okey, so kalau orang bukan Muslim, dia tak tengoklah syariah tu. Kedua terbaik, kedua terpenting selepas syariah apa dia? Volume ni lah. Nah, volume ni aktif, mempunyai volume. Kalau kita pilih counter itu, counter yang aktif, yang ada volume, kenapa kita tak mau tengoknya volumenya dekat sini? Sebab kita nak tahu di mana volume itu start banyak. Boleh tak? Jadi XOX ni kita tengok volume dia start banyak bila? Okey, untuk nak tarik jangka hayat dia, kita nak tengok trend tu dalam tempoh berapa lama. So kita kena tahu. Okey, dia ni volume dia berbeza dekat waktu bila. Okey, daripada tahun 2017 kita nampak sama aja. Mai masuk 2020, bulan Mei baru nampak start banyak dan lagi banyak pada bulan Julai. Nampak tak? Jadi kita hanya ambil kawasan yang banyak volume saja untuk menentukan counter ini uptrend ataupun tak. Jelas dekat situ. Okey? Barulah kita boleh pergi ke ciri-ciri pemilihan uptrend. Okey, jelas nah? So, ingat balik. Yang pertama, kita copy paste daripada Bursa Malaysia masuk ke Excel. Kita ambil yang syariah, kita ambil yang ada volume dan kita ambil yang mengikut harga. Kita buang warrant, kita ambil induk saja, kita dapat 51 counter. Kemudian daripada 51 counter, kita nak pergi go through kepada next, iaitu uptrend. Okey, ciri dia ada 5 saja. Tapi kalau 1, 2, 3 je boleh buat, nombor 4, nombor 5 tak mau buat, ataupun cakap nombor 1 je buat, result dia anda sendiri faham lah. Alright, boleh lah. Okey, so kita nak pergi yang kelima, uptrend saja. Apa ciri-ciri uptrend? Kita kena tengok jelas kenaikan, sentiasa mencipta kenaikan dan tidak pernah turun di bawah paras kenaikan. Cerita dia kenaikan. Tak? Sebab kita nak cari uptrend. Okey, so sebelum kita nak tengok ketiga-tiga ciri ni, saya ulang balik apa saya cakap ni. Sebelum kita nak tengok ciri-ciri ni, kita perlu ambil satu tempoh. Berapa lama? 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, 12 bulan untuk menentukan trend. Okey, jadi kita kena ambil tempoh itu. Bagaimana kita nak tengok tempoh tersebut adalah daripada perbezaan volume. Alright, daripada perbezaan volume. Jadi dekat sini kita nampak perbezaan volume bermula pada bulan Mei. Okey, jadi inilah tempoh yang kita nak tengok, adakah counter ini uptrend ataupun tidak. Okey, kita pergi balik kepada yang pertama sekali. Jelas kenaikan. Jelas naik ni, dia kalau kita budak darjah 1 pun kita tanya dia, nampak naik ke turun dek? Nampak naik. Kalau kita lah waktu macam ni orang tanya nampak naik ke turun, tak tahulah. Payah nak pergi sekolah balik jawapan dah. Jelas tak? Okey. So, jelas nampak kenaikan. Kalau tak jelas, kita ambil daripada mana mula dia sebelum dia naik, volume mula kat area sini, iaitu pada harga 2 sen. Kemudian harga sekarang adalah sekitar 265. Nampak naik ke nampak turun? Of course lah nampak naik. Okey, itu yang pertama. Jadi, yang pertama ni dah lepas dah. Okey, yang pertama dah lepas. Yang kedua dia kata sentiasa mencipta kenaikan ataupun sentiasa mencipta high maksimum dalam tempoh 3 bulan. Okey, so kita pergi tengok balik. Dia sentiasa mencipta new high tak? Maksudnya dia naik daripada 2 sen, saya marking dulu 2 sen. Okey, daripada 2 sen dia naik sampai ke tahap 9 sen. Selepas sampai 9 sen, dia turun. Kemudian dia naik tak lebih daripada 9 sen. Dia naik tuan-tuan. Dia naik sehingga satu tahap 205. Kemudian 2 hari dia turun. Lepas tu dia naik tak lebih daripada 205. Dia naik tuan-tuan. Okey, 315. Selepas tu dia turun. Okey, dia naik tak lebih daripada 315. Ada 320. Kemudian dia turun sehingga pada 16175 dan dia buat tak high selepas 32. Ada dia buat high. Dia bukan buat hal lah, dia buat high. Dia buat ketinggian sehingga 395.
Maksud dia dekat sini, dia sentiasa mencipta high. Daripada mula dia naik 2 sen, dia pergi kepada 9 sen, dia pergi kepada 20.5 sen, dia pergi kepada 315 sen, dia pergi kepada 32 sen, dan paling tinggi dia pergi 35 sen. Berapa hari dah, berapa bulan dah dia tak cipta new high? Cuba habaq dekat saya. Berapa bulan dah dia tak cipta new high? Maksudnya baru 3 hari lepas dia cipta new high. Okey? Bila kata baru 3 hari lepas dia cipta, maksud dia belum sampailah 3 bulan. Andai kata dalam tempoh 3 bulan dia tak boleh buat high, so kita kategorikan dia sebagai counter yang sedang sideways. Mungkin dia nak turun, mungkin dia nak naik. So boleh monitor. Okey, jelas nah. So dekat counter SOX ni, ciri-ciri uptrend yang pertama ada, ciri uptrend yang kedua pun ada. Kita tengok ciri uptrend yang ketiga. Yang ketiga dia kata tak pernah turun di bawah paras kenaikan. Dia kata, dia sebut saya lah. Okey, tak pernah turun di bawah paras kenaikan. Okey, maafkan saya tambah sedikit nota. Okey, tak pernah turun di bawah paras permulaan kenaikan. Di mana mulanya naik, di mana mulanya volume. Dia tak pernah turun di bawah paras tu. Paras tu adalah 2 sen. Sehingga sekarang dia turun tak? Even dia naik 9 sen tu, dia turun tak 2 sen? Tak pernah Dia naik 205, dia turun balik tak 2 sen? Tak pernah. Dia naik sehingga 32, dia pernah tak turun? Tak pernah. Cerita dia tak pernah. Jadi XOX counter ini adalah memenuhi ciri-ciri yang kita nak, iaitu yang pertama apa? Dia adalah syariah. Yang kedua, dia aktif. Maksudnya aktif apa? Dia berada di kalangan volume page 1 hingga page 3, iaitu dalam kalangan 150 yang kita pilih tadi. Okey. Yang ketiga, dia adalah di dalam range harga yang sesuai untuk kajian teknikal, iaitu 20 sen ke 80 sen. Yang keempat, dia adalah counter Indo. Dan yang kelima, dia adalah uptrend. Yang penting adalah nombor 5. Okey, so maksud dia SOX ni memenuhi ciri-ciri, iaitu ke-5 ciri yang kita nak sebagai pemilihan counter. Ini baru part pilih counter. Belum lagi part nak buat pembelian. Okey, jadi saya nak minta assignment sedikit kepada anda. Okey, tolong sambung yang lain dan sila drop komen dekat bawah. Drop komen dekat YouTube. Alright, saya nak tengok counter apa lagi yang memenuhi ciri-ciri 5 ciri-ciri counter yang kita nak cari. Okey, dan saya dah buat sehingga ke nombor 4. Okey, dah anda semua cekap dah sampai nombor 4. Sekarang ni yang paling penting adalah nombor 5. Kita nak tahu counter apa yang memenuhi ciri-ciri uptrend itu. Okey, so bantu saya untuk bantu diri anda sendiri. Nak cekap dah? Nak cekap kan? Nak cekap kena buat lah. Okey, tolong drop komen dekat bawah. Counter apa yang memenuhi ciri-ciri seperti ini. Okey, so saya akan upload next video daripada saya sendiri selepas saya rasa puas hati dengan viewer. Maksudnya saya nak tengok berapa peratusan viewer. Boleh? Okey, so kita nak tengok peratusan at least lebih daripada 50%. Daripada 11,000 kita nak 5,500 at least. Sebab apa? Seorang ni mesti play 2 kalinya. Kalau boleh ramai lagi. Tolong serius sikit. Tolong serius sikit sebab kita dalam majlis ilmu. Alright? So itu sahaja untuk kali ini. Okey, dan nanti saya akan upload juga video daripada Tasma. Alright?